A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, apabila kita bercakap mengenai jihad dan pengorbanan, maka kita kena faham bahawa kedua-dua perkataan itu, iaitu perkataan jihad ataupun perjuangan dan pengorbanan, adalah merupakan dua perkataan yang saling perlu-memerlu di antara satu sama lain. Sebab kita tahu bahawa perjuangan itu tidak akan memberi makna, tidak akan memberi arti tanpa sebarang pengorbanan. Demikian juga pengorbanan tidak boleh dilakukan, ataupun pengorbanan itu tidak ada nilai tanpa perjuangan. Perjuangan dan pengorbanan ataupun jihad dan pengorbanan adalah dua perkara yang saling perlu memerlu, saling ikat mengikat di antara satu sama lain. Sebab apabila kita sebut tentang perjuangan, artinya kita mahu supaya kita bekerja, kita bertugas, kita berjuang bagi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada situ kita menjana kemenangan. Kita mahu mencapai kemenangan melalui perjuangan, dan tidak ada perjuangan yang tidak mahu mencapai kemenangan. Setiap perjuangan, setiap jihad itu adalah untuk menghasilkan kemenangan, sama ada kemenangan di dunia maupun kemenangan di akhirat. Tetapi sebagaimana kata hukama, kemenangan semanis madu memerlukan pengorbanan sepahit hempedu. Artinya kemenangan yang kita idam-idamkan itu tidak boleh kita capai ataupun tak boleh kita miliki secara percuma. Dia mesti melalui proses pengorbanan daripada seorang pejuang ataupun mujahid yang turun ke medan juang. Sebagai contoh, kalau kita boleh lihat dalam surah At-Taubah ayat 41 daripada surah At-Taubah, Allah berfirman, infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maksudnya infiru khifafan wa thiqala, hendaklah kamu berangkat ataupun kamu segera turun ke medan. Infiru ni diambil daripada perkataan nafara dengan makna cepat-cepat, berlari-lari. Jangan lengah, jangan bermalas-malasan, jangan acuh tak acuh, jangan banyak alasan, jangan orang panggil bersambil lewa. Itu makna infiru. Infiru, segeralah kamu turun ke medan. Khifafan wa thiqala, dalam keadaan ringan ataupun dalam keadaan berat, kata Allah. Dalam keadaan ringan ataupun dalam keadaan berat, maknanya dalam keadaan mudah atau payah, dalam keadaan kaya atau miskin, dalam keadaan sehat atau sakit. Apa jua situasi kita, kondisi kita, kita mesti berjuang
Kita mesti turun ke medan. Sebab kata Allah, infiru khifafan wa siqala. Segeralah turun ke medan dalam keadaan ringan ataupun dalam keadaan berat. Turun itu adalah wajahidu, berjuanglah, berjihadlah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kamu dan jiwa kamu. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang sedemikian itu, sedemikian mana? Cepatnya, segeranya kita turun ke medan bagi berjihad menegakkan agama Allah dengan seluruh harta benda kita, jiwa raga kita, tenaga kita. Maka itu adalah, kata Allah, terlebih baik bagi kamu jika sekiranya kamu mengerti. Ayat yang kita baca ini jelas menunjukkan kepada kita dua perkara. Yang pertama ialah kewajipan berjuang, kewajipan berjihad. Tidak ada alasan untuk tidak berjihad. Sehingga Allah menyebut ringan atau berat, mesti kita turun ke medan. Mesti turun berjuang. Sehat, berjuang cara sehat. Sakit, berjuang cara sakit. Kaya, berjuang cara kaya. Miskin, berjuang cara miskin. Sedikit, berjuang cara sedikit. Ramai, berjuang cara ramai. Berjuang tetap kena berjuang. Tak boleh berpeluk tubuh, berhak di rumah, mengabaikan tanggungjawab perjuangan. Itu adalah suatu yang dilarang oleh Allah. Justru ini perintah. Infiru, amar, perintah. Segeralah kamu pergi ke medan. Itu yang pertama, kewajipan jihad. Yang kedua ialah pengorbanan. Jihad itu seringkali apabila Allah sebut dalam Al-Quranil Karim berkait dengan perintah jihad fisabilillah, dia akan dikembarkan dengan pengorbanan. Dalam ayat yang kita baca ini Allah sebut wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kamu dan jiwa raga kamu. Maknanya perjuangan ini tidak percuma, melainkan kita terpaksa mempertaruhkan harta benda ataupun kalau perlu tenaga, jiwa dan juga darah kita untuk memperjuangkan Islam. Jadi inilah yang telah dilalui oleh sahabat-sahabat Nabi SAW radhiyallahu alaihim ajma'in di sepanjang zaman, sampailah disambung oleh tabi'in, sampailah ke zaman kita pada hari ini. Perjuangan itu adalah suatu yang wajib kita tunai dan mesti disempurnakan dengan pengorbanan. Dan kalau kita lihat sejarah kemenangan dan juga sejarah kegemilangan Islam di sepanjang zaman, memang kita akan dapat lihat bagaimana contoh-contoh pengorbanan yang mungkin saya tak sebut semua bentuk contoh, tetapi satu dua daripadanya yang telah dipamerkan oleh Allah di dalam Al-Quranil Karim. Nah, antaranya Allah sebut dalam suratul Ahzab. Dalam suratul Ahzab ayat 23. Firman Allah, wal minal mu'minina rijalun sadaqu. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi. Faminhum man qada nahbah wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Sebahagian di kalangan orang-orang yang beriman yang telah benar janji mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka berjanji untuk mengabdikan diri kepada Allah, mereka berjanji untuk hidup dan mati kerana Allah, mereka berjanji untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka berjanji dan mereka telah benarkan janji mereka dengan mereka turun ke medan juang, mereka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sebahagiannya lagi sedang menanti saat dan ketikanya. Bilakah pula maknanya giliran mereka untuk bilakah pula giliran mereka untuk mencapai kemenangan ataupun gugur sebagai syuhada, menanti giliran dalam perjuangan. Jadi inilah merupakan suatu yang telah Allah catat dalam Al-Quranil Karim, bahawa wujud di kalangan pejuang-pejuang Islam, di kalangan orang-orang yang beriman, yang pertama yang telah menunaikan janji mereka,
Mereka kata mereka nak berjuang kerana Allah. Mereka kata mereka berjuang untuk meninggikan kalimah Allah. Mereka sebut bahawa hidup dan mati mereka kerana Allah. Artinya mereka sanggup mati demi mempertahankan Islam. Dan mereka turun ke medan juang sehingga mereka gugur sebagai syuhada. Mereka tunai janji mereka. Dan sebahagian di kalangan orang beriman pula sedang menanti saat dan ketikanya bilakah pula giliran mereka. Namun untuk mereka menukar janji mereka dengan maksud mereka berpaling, lari meninggalkan perjuangan, memusingkan tumit-tumit mereka, lari meninggalkan perjuangan ini. Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Kerana orang yang benar-benar berjuang, dia pasti akan meletakkan dirinya untuk melaksanakan tanggungjawab ataupun ikrar janji mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak akan mengkhianati janji mereka. Kita kan berjanji setiap hari apabila kita sembahyang sebagai contoh. Setiap kali kita sembahyang, kita akan sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu janji kita dengan Allah yang diperbaharui setiap kali kita mendirikan sembahyang, bahawa segala ibadat kita, sembahyang kita, puasa kita, haji kita, bahkan hidup dan mati kita ini adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu sifat orang beriman. Sebab itu orang beriman dia tidak boleh berpeluk tubuh, duduk di rumah begitu saja. Orang yang beriman dia mesti turun ke medan untuk berjuang, sebab telah sabit janjinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita lihat dalam surah Taubah ayat yang ke-20, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala sebut allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan juga orang-orang yang berjihad, yang berjuang di jalan Allah dengan harta mereka, dengan jiwa mereka, orang ini adalah a'zamu darajatan 'indallah, orang yang paling hebat, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul faizun, dan kata Allah mereka itu adalah golongan yang pasti beroleh kemenangan dan kejayaan di akhirat kelak. Baik, ini adalah merupakan satu pengisytiharan ataupun satu jaminan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala bahawa orang-orang yang beriman, orang-orang yang berjihad dan orang-orang yang berhijrah, dengan segala pengorbanan yang ada kepada mereka, dengan mengorbankan harta benda mereka, mengorbankan masa mereka, mengorbankan tenaga mereka, mengorbankan wang ringgit mereka, maka mereka itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, a'zamu darajatan indallah, orang yang akan duduk pada satu peringkat derajat yang paling hebat, a'zam, yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pengorbanan dan perjuangan itu sebetulnya akan kembali kepada kita. Walaupun Allah perintah, kalau kita lihat sekali imbas, dia macam pemaksaan kepada kita. Justru kita tidak ada pilihan. Sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin, kita mesti berjihad dan kita mesti berkorban. Sepertinya kita rasa kita dipaksa. Tetapi apa yang disebut oleh Allah tentang kewajipan jihad dan pengorbanan ini, sebetulnya dia kembali kepada kita. Maksudnya dengan sebab kita berjihad, dengan sebab kita memberikan pengorbanan apa yang ada kepada kita, segala pulangan itu kembali kepada kita dalam bentuk di mana nantinya kita akan menjadi orang yang paling tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wa ulaika humul faizun, mereka itu adalah golongan yang beroleh kemenangan, kemenangan di dunia dan kemenangan di akhirat. Walaupun kalah dalam peperangan di dunia, kalah dalam pilihan raya, kalah konteks pilihan raya dalam memperjuangkan Islam,
Tetapi sebenarnya dia tidak kalah. Kalah dalam bentuk keputusan tindakan semasa, iaitu dalam peperangan ataupun dalam pilihan raya. Tapi dia sebenarnya bukan orang yang kalah. Sebab kalah berperang, dia terus bangkit untuk terus berperang. Kalah dalam pilihan raya, dia terus bangkit untuk terus berjuang. Artinya dia tak kalah. Sebab kalah ni orang yang surrender, orang yang berhenti berjuang. Orang yang berhenti berjuang, orang yang lari daripada perjuangan, orang yang tidak lagi mahu meneruskan perjuangan. Nah, itulah orang yang kalah. Jadi orang yang meneruskan perjuangan itu tidak kalah. Tinggal lagi dia belum menang. Dia belum mencapai kemenangan yang dijanjikan oleh Allah. Sebab tidak ada istilah kalah bagi orang yang berjuang. Wa ulaika humul faizun. Di akhirat juga mereka akan mencapai kemenangan dengan mendapat ganjaran dan juga nikmat, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebab perjuangan dan pengorbanan yang telah dilakukan. Baik, sahabat-sahabat sekalian, pengorbanan ini adalah merupakan satu kemuliaan sebenarnya bagi kita dan juga perjuangan Islam. Kalau kita lihat, sebenarnya tidak akan ada dakwah tanpa tanpa perjuangan. Tidak ada gerakan dakwah ini ataupun penyebaran risalah ini tanpa perjuangan. Yang mana kalau tidak ada dakwah, tidak ada risalah, tidak ada gerakan penyampaian Islam kepada masyarakat, maka tidak ada hidayah. Sebab hidayah itu datang hasil secara ikhtiarinya, secara asbabnya, dengan gerakan dakwah ataupun gerakan risalah, penyampaian risalah, perjuangan untuk memahamkan ummah, memandaikan ummah, mencerdikkan ummah tentang Islam. Jadi kalau tidak ada dakwah, tidak ada hidayah. Tidak ada hidayah tanpa dakwah, dan tidak ada dakwah tanpa perjuangan, dan tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Jadi oleh kerana itu pengorbanan itu dia berkait untuk sampaikan hidayah kepada ummah. Ya benar, yang memberi hidayah itu Allah. Tetapi dari segi hukum asbab, hukum ikhtiarinya ialah melalui proses dakwah. Sebab itu Allah seru kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah perintah supaya kita menyampaikan dakwah. Serulah, ajaklah masyarakat manusia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mereka akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang paling hikmah, dengan cara yang paling lunak, dengan cara yang paling baik, yang paling bijak maknanya. Itu adalah merupakan tanggungjawab yang diamanahkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Jadi kalau tidak ada pengorbanan, maka tidak ada perjuangan. Kalau tidak ada perjuangan, maka tidak ada dakwah. Dan kalau tidak ada dakwah, maka tidak adalah hidayah untuk memimpin, memandu kehidupan manusia. Begitulah kemuliaan dan kehebatan apa yang disebut sebagai pengorbanan. Baik, pengorbanan ini memang, kalau kita sebut tentang pengorbanan, apa makna pengorbanan? Kita akan tanya tentang apakah arti dan makna pengorbanan itu. Baik, pengorbanan itu adalah kita mengorbankan kepentingan diri dan duniawi kita. Itu makna pengorbanan. Allah sebut dalam Al-Quranil Karim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin tayyibah fi jannati adnin dzalikal fawzul azim wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan, satu tukaran yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Yang mana yang pertama, kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kamu berjihad di jalan Allah.
Berjihad itu dengan harta kamu, dengan mengorbankan harta kamu, dengan mengorbankan jiwa kamu. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamu. Yang demikian itu, kata Allah, adalah lebih baik bagi kamu jika sekiranya kamu mengerti. Dan lepas pada itu, bukan sekadar itu, Allah kata yaghfir lakum dzunubakum. Nanti bagi orang yang berjihad dan mengorbankan harta dan jiwa mereka ini, Allah ampunkan dosa mereka. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah nantinya akan masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, menjadi anugerah kepada orang yang berjihad dan mengorbankan harta dan jiwa mereka. Dan nantinya juga Allah akan mencipta sebuah mahligai, sebuah tempat tinggal yang begitu indah di dalam syurga Adnin, yang mana itu semua adalah merupakan fauzul azim, kemenangan yang agung, kemenangan yang dahsyat yang Allah berikan kepada orang yang berjihad dan orang yang berjuang, asalkan mereka kekal beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi suatu yang lebih baik bagi kamu yang kamu suka, kata Allah. Apa dia? Nasrum minallah, pertolongan daripada Allah. Wa fathun qarib, kemenangan yang hampir. Wa basyiril mu'minin, dan khabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Baik, ini adalah satu daripada contoh Allah sebut tentang bagaimana pengorbanan itu adalah suatu yang sangat mulia di sisi Islam, dan kita tak perlu rasa terbeban dengan melakukan pengorbanan. Walaupun makna pengorbanan itu ialah kita mengorbankan harta kita, kita mengorbankan jiwa kita. Ya benar, pengorbanan artinya kita kena korbankan kepentingan pribadi kita, kita kena korbankan kepentingan duniawi kita. Itu makna pengorbanan. Sebab ramai orang yang menganggap bahawa dia telah melakukan pengorbanan walhal tak ada apa pun yang terkorban pada diri dia. Maka itu adalah suatu yang tak sampai peringkat ataupun tak sampai makna, arti, nilai pengorbanan yang sebenar. Sebagai contoh, katakanlah kita ada duit. Duit kita ada sebanyak RM1,000, sebagai contoh. Lalu jamaah ataupun gerakan Islam memerlukan dana, memerlukan sumbangan infak daripada kita. Lalu kita berilah RM1. Daripada jumlah harta kita sebanyak RM1,000, kita bagi RM1 kepada jamaah ataupun kepada gerakan Islam yang memerlukan dana bagi memacu gerak kerja perjuangan. Maka persoalannya, apakah pada waktu itu kita boleh mendabik dada? Oh, kita telah berkorban apabila kita telah memberikan RM1 kepada jamaah kita ataupun kepada gerakan Islam untuk menegakkan agama Allah. Jawabnya tidak. Sebab apa yang terkorban? Dengan kita bagi RM1 daripada jumlah duit yang kita ada sebanyak RM1,000, kita masih ada RM999. So, apa yang terkorban pada diri kita? Tak ada apa-apa. Tak ada terkorban apa-apa pun. Habis itu melayang duit RM1, itu dia tak panggil pengorbanan, itu dia panggil sumbangan. Kita hanya baru menyumbang RM1. Kita bukan telah berkorban. Berkorban ni maknanya dia mengambil hak kita. Contoh, dengan RM1,000 tadi, katalah RM500 untuk bayar kereta. Okay. Baki RM500 lagi, RM200 bayar sewa rumah, dan baki RM300 lagi untuk makan. Untuk makan, contoh, tengok pembahagian mudah. RM500 untuk kereta, kemudian RM200 untuk sewa rumah, dan RM300 lagi untuk makan. Jadi kalau dia hilang RM1, artinya ada RM299 lagi untuk makan. Artinya dia tidak ada pengorbanan apa-apa, tak terkorban, tak terjejas pun kehidupan dia. Yang dianggap berkorban ni begini, dia ada RM1,000, tiba-tiba dia memberi sumbangan sebanyak RM400.
ataupun dia telah memberi infak sebanyak RM400, maka pada waktu itu bolehlah disebut sebagai dia telah berkorban. Sebab daripada RM1,000 tadi, yang pertama dia selesai dah urusan rumah, RM500, tetapi duit ditinggal 100. Dalam keadaan dia perlu bayar sewa rumah sebanyak RM200 dan dia perlu makan. Jadi artinya dia telah mengorbankan kepentingan diri dia. Dia terpaksa mencari duit lain. Dia terpaksa keluar melipat ganda usaha mencari rezeki. Dia terpaksa berlapar umpamanya demi, dan baki lagi RM400. Kalau dia dia bagi RM400 pada jemaah. Sorry, kita kata 300 lah, 300. Okey. RM300 bagi pada jemaah. 500 tolak untuk sewa rumah, untuk bayar kereta. Jadi tinggal lagi RM200 di tangan dia. Jadi dia RM200 terpaksa bayar sewa rumah. Bayar sewa rumah. Kosong. Dia terpaksa ikat perut. Dia terpaksa ikat perut dan makanlah apa yang ada, lebihan-lebihan bulan lepas ataupun apa saja yang ada untuk menunggu gaji akan datang, sebagai contoh. Ataupun dia terpaksa buat perniagaan sampingan, dia terpaksa buat sesuatu lah untuk menambah rezeki dia, kerana dia telah memberi wang itu kepada jemaah. Barulah dia terkorban makan minum dia, daripada terpaksa makan nasi, daripada biasa makan nasi dah terpaksa makan Maggi contohnya. Itu adalah contoh bahawa kita dah mula rasa terkorban. Jadi apabila kita terkorban, baru ada nilai pengorbanan. Makna pengorbanan itu ialah kita mengorbankan diri kita, lalu kita terkorban. Umpamanya orang kita kata mengorbankan nyawa. Apa makna mengorbankan nyawa? Artinya dia pergi ke medan dan dia berjuang sehingga dia gugur sebagai syuhada. Namanya mengorbankan nyawa. Kalau dia pergi berjuang, balik hidup lagi, dia tak panggil mengorbankan nyawa, sebab nyawa dia masih ada. Jadi kita ni tak masuk lagi dalam bab pengorbanan nyawa. Kita baru masuk dalam bab, kalau ada pun, pengorbanan harta dan pengorbanan tenaga. Tenaga pun cuba kita tengok dari segi tahap pengorbanan macam mana. Katakanlah kita 24 jam, kita hanya bagi 1 jam je masa untuk perjuangan. Kita ada baki lagi 23 jam. Maka tidak ada apa-apa pun yang terkorban pada masa yang ada pada kita. Jadi kita hanya baru dalam kategori mengorbankan tenaga, menyumbang tenaga, bukan mengorbankan tenaga. Orang yang mengorbankan tenaga ni ialah orang yang bagi masa dan tenaga dia kepada perjuangan Islam sampai masa tidur dia daripada 5 jam jadi 2 jam kerana terpaksa turun ke medan. Masa rehat dia langsung tak ada. Patutnya dia boleh rehat maknanya 3-4 jam sehari, mungkin dia boleh rehat dalam 1 jam ke 2 jam saja. Maknanya dia telah mengorbankan tenaga dia. Penat, letih. Dia berasa kepenatan, dia berasa keletihan. Itu artinya dia telah mengorbankan tenaga. Tapi kalau kita bekerja, kita berjuang masa-masa lapang, nantilah hujung-hujung minggu, kalau ada waktu lapang, kalau ada waktu free, saya hadirlah. Maknanya dia tak ada pengorbanan, dia cuma menyumbang tenaga saja, sebab tak ada apa pengorbanan pun. Dia hadir pun sekadar memenuhi masa lapang. Kalau tak ada masa lapang, taubat dia tak datang. Dia tak hadir tamrin, dia tak hadir usrah, dia tak hadir majlis ilmu, dia tak hadir liqa' fikri, dia tak hadir. Sebab dia bukan, dia tak mengorbankan tenaga dia. Dia hanya menyumbang tenaga dia, menyumbang masa dia. Tak ada apa yang terkorban pada diri dia. Jadi itu adalah perbezaan antara sumbangan dengan pengorbanan. Jadi kita hari ini kena upgrade daripada sumbangan kepada pengorbanan. Kalau kita bercakap soal pengorbanan, biar diri kita terkorban, biar kita rasa diri kita terkorban. Pada masa kita, tenaga kita, darah kita, jiwa kita jika perlu, biar dia terkorban. Kalau tidak, maka dia bukan pengorbanan. Dan orang yang berkorban itu, janji dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah suatu derajat yang sangat mulia, ketinggian, orang panggil kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sekarang itulah dulu untuk kali ini.
Semoga kita bertemu lagi insya-Allah. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.